ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan masjid, para pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini, tuan-tuan, pada satu tempat yang dimuliakan, yang dinisbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai baitu kulli taqiyyin. Inilah dia masjid, rumah Allah, adalah merupakan rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kitalah semua yang dimaksudkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita jualah yang dimaksudkan berada pada satu taman, raudhah min riyadil jannah, taman syurga di atas dunia ni, majlis ilmu, majlis zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jugalah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum ni i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, pagi ni kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab yang ringkas, iaitu Mukhtasar Sya'bul Iman. Mukhtasar maknanya ringkasan. Sya'bul Iman atau Sya'bul Iman maknanya cabang-cabang iman yang menghimpunkan 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana didasari daripada sebuah kitab yang asal, iaitu kitab Sya'bul Iman oleh Imam Ahmad Al-Husain atau Imam dikenali sebagai Imam Baihaqi, iaitu kitab cabang-cabang iman yang didasari daripada sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang banyaknya cabang-cabang iman ni. Kata Rasulullah, al-imanu bid'un was-sittuna atau qala bid'un was-sab'una sya'bah. Iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 60 lebih, atau dalam riwayat yang menyebutkan 70 lebih cabang iman. Dan Nabi menyebutkan 3 perkara. A'laha, paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Paling rendah, imatatul adza anit tariq, wal haya'u sya'batun minal iman. Jadi kalau kita lihat dalam hadis itu, Nabi menyebut 3 sahaja, sedangkan pada awal Nabi SAW mengatakan banyak, 60 lebih, 70 lebih. Maka di sinilah kerja para ulama, antaranya Al-Imam Al-Hulaimi yang mengarang kitab Al-Minhaj fi Sya'bil Iman, juga dituruti oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang mengarang kitab Sya'bul Iman. Cumanya kitab-kitab ini agak banyak dan tebal jilidnya, menyebabkan tak semua orang mendapat faedah daripada tulisan tersebut atau karangan dan himpunan kitab tersebut, sehinggalah ulama yang terkemudian, antaranya pengarang kitab kita ini, itu Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 699 Hijrah. Dia meringkaskan kitab Imam Baihaqi, lalu kitab ni nama dia Mukhtasar, ringkasan. Ikhtisar ni ringkasan lah. Sya'bul Iman, cabang-cabang iman. Jadi alhamdulillah, di masjid kita Qaryah Kampung Mincing Hulu ni, tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 35. Masih lagi di bawah tajuk cabang iman yang ke-19, iaitu mengagungkan Al-Quranul Majid. Didatangkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam kitab kita ini, Imam Baihaqi meletakkan hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang menghafaz Al-Quran. Ini satu daripada cara kita memuliakan Al-Quran adalah dengan memuliakan para penghafaz Al-Quran. Sebab tu kedudukan orang yang menghafaz Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala ni tinggi kedudukan dia. Antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Abu Musa Al-Asy'ari ni kunyah lah, gelaran. Adapun nama sebenar dia adalah Abdullah bin Qais. Ni macam kita lah, kalau kita ada anak lelaki, tuan-tuan, paling baik anak lelaki yang sulung tu kita nisbahkan kepada nama kita lah, atau gelaran kita. Kalau anak kita nama Amar, kita kata Abu Amar, bapa kepada Amar. Kalau anak kita nama Anas, kita kata Abu Anas. Ini sunnah para sahabat, juga para tabi'in, para ulama salafus salih, dan diikuti oleh ulama yang terkemudian. Sebab tu baiklah kalau kita ada kunyah kita sendiri. Tuan-tuan letaklah, kalau macam Haji Ambali kita, kuliah dia apa tahu? Anak dia besar dah, baru nak bagi lambat. Tapi tak apa, ambil manfaat. Ada juga di kalangan para sahabat, Nabi bagi dia kunyah, dia tak ada anak pun, tapi punya nak beritahu tu sunnah.
Kita kena ada gelaran-gelaran yang mana telah menjadi kebiasaan para ulama. Baik, dalam hadis ni Abu Musa Asy'ari ni satu orang sahabat Nabi SAW. Dia sahabat. Di kalangan para sahabat, Abu Musa Asy'ari ni merupakan seorang sahabat yang dikenali dengan suaranya yang merdu. Dia mempunyai kelebihan, suara dia sangat merdu. Apa bukti dia? Nabi SAW pernah puji sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW sebut kepada Abu Musa dalam hadis, "Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau dikurniakan suara yang merdu daripada keluarga Daud." Daud yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Masya-Allah tuan-tuan, sedap suara dia, merdu suara Abu Musa Asy'ari. Ini kita kenal seorang sahabat demi seorang sahabat ni ada kelebihan-kelebihannya. Maka dalam hadis ni orang Yaman, dia orang Yaman, Al-Yamani. Dalam hadis ini kata Rasulullah apa dia? Ta'ahadul Quran. Jagalah Al-Quran. Apa perintah jaga Al-Quran ini? Iaitu kepada yang menghafaz Al-Quran. Sebab tu orang yang menghafaz Al-Quran ni dia kena jaga sungguh bacaan dan hafazan Al-Quran dia. Dia bukan boleh buat main-main. Sebab tu orang yang hafaz Quran ni satu hari dia duk ulang berkali-kali supaya tak hilang hafazan Al-Quran dia. Nak tunjukkan kedudukan Imam Baihaqi meletakkan hadis ni kemuliaan kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Sehingga Nabi SAW perintahkan supaya ulang bacaan Al-Quran. Ingat bacaan Al-Quran, jaga bacaan Al-Quran. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi aqliha, dan ia lebih mudah terlepas berbanding unta daripada ikatannya. Nabi menisbahkan SAW orang yang hafal Al-Quran ini, kalau dia tak jaga bacaan Al-Quran dia, kalau dia tak mengulang hafaz Al-Quran dia, Al-Quran tu akan pergi daripada diri dia, akan hilang macam tu saja. Mudahnya Al-Quran ni pergi, Nabi mengatakan, Nabi umpamakan, iaitu ia lebih mudah berbanding unta daripada ikatannya. Bila unta ni dia dah terlepas daripada aqliha. Aqliha ni kalau kita kata, ulama sebut dia adalah ibaratnya yang orang letak, orang Arab ni letak atas kepala ni, dia panggil egar. Kan kita kalau tengok, kita pergi Mekah kan, kita tengok ada orang pakai, orang dalam TV pun nampak, dia pakai atas kepala tu setiap panggil apa? Egar. Hak bulat atas kepala ni. Antara yang disebutkan pemakaian itu adalah untuk membezakan antara masyarakat Arab dengan orang luar yang datang waktu tu ramai Islam dah berkembang. Jadi itu satu pakaian orang Arab. Adapun yang keduanya bagi mereka di kalangan Badui yang bela unta ni tuan-tuan, bila mana dia nak tambat unta dia akan gunakan benda tu, egar tu atas kepala tu. Sebab tu kalau kita kata tambat lembu, cara kita lah orang Melayu, orang Malaysia, kita tambat binatang dekat Malaysia ni lembu, kambing, tak adalah unta. Ada bela unta ni kampung? Tak ada. Jadi kambing pun serupa itulah tambat dia, lembu pun serupa itulah tambat dia. Adapun unta ni cara dia lain. Antara kaedah dia orang Arab ni, dia ambil egar atas kepala tu, bila mana unta tu dah melipatkan kaki dia akan kunci atau dia akan tambat menggunakan egar tu. Jadi apa yang Nabi nak sebut ni, apabila terlepas ikatan itu, maka payah kita nak bagi unta tu turun balik. Unta dia tak serupa binatang lain, dia tinggi. Jadi bila dia dah bangun, dia dah keluar daripada dan terlepas daripada ikatan dia, payah kita nak tambat balik. Begitulah umpamanya orang yang tak jaga hafazan Al-Quran, tidak mengulang-ulang hafazan Al-Qurannya, akhirnya Al-Quran itu akan pergi lebih mudah daripada cara unta tadi, bila mana terlepas daripada ikatannya. Ini perintah daripada Nabi SAW. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis yang lain, iaitu sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kita sebut radhiyallahu anhuma? Sebab kita sebut dua orang nama sahabat dalam yang menyampaikan hadis ini, yang menghafaz hadis ini, antaranya adalah Abdullah, iaitu anak kepada Sayyidina Umar. Adapun Umar itu dimaksudkan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, dua orang sahabat yang besar. Sebab tu kalau kita lihat Abdullah bin Umar ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW selepas Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak aja dia mengambil hadis Nabi SAW tu sehingga 2000 lebih. Antara kelebihan yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah kerana kelebihan dia menjadi seorang, ataupun kita katakan dia merupakan anak kepada sahabat Nabi yang besar lah, Sayyidina Umar. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Yang keduanya adalah kerana dia merupakan
kakak dia itu Hafsah itu merupakan isteri kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau ni sebagai adik, kalau nak masuk rumah kakak kita itu berbeza dengan orang lain nak masuk rumah. Jadi dia dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada orang lain. Maka ni kelebihan yang ada pada sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allah hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar, wa rajulun atahu Allah malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad pada dua perkara. Al-hasad, hasad ni maknanya apa? Hasad ni mudah faham dia, bahasa Melayu panggil dengki. Dalam agama kita, dalam syariat kita ni, dengki ni, hasad ni haram dan berdosa besar. Sepakat para ulama kata hasad ni haram hukum dia. Sebab tu hasad ni rugi kalau ada pada diri kita. Dia boleh menghilangkan dan menghancurkan amal soleh kita. Buat baik, buat amal banyak tapi ada perasaan hasad. Kata Nabi SAW, dia boleh menghancurkan amalan kita. Ini satu kerugian yang besar. Ada pun orang kita hasad ni ditambah lagi hasad dengki. Punya nak tekan kan. Sebab apa hasad ni teruk sangat tuan-tuan? Hasad ni kalau kita tengok ta'arif dalam kitab-kitab tasawuf, dia bagi banyak ta'rifat dia. Antara mudah yang kita nak faham, al-hasad ni, dengki ni lah, kita kata dengki. Dengki ni kita nak satu orang yang dapat nikmat tu hilang nikmat daripada yang ada pada diri dia. Faham tak tu? Kita ada kawan kerja sama-sama, susah payah waktu muda, tiba-tiba dia naik pangkat. Dia naik pangkat, kita tak naik pangkat. Apa perasaan kita? Sebagai manusia biasa ni memang kita akan lalu perasaan-perasaan yang tak senang lah. Kenapa dia? Kenapa tak aku? Aku sama je dengan dia, sama lama kerja, tapi kenapa dia yang dinaikkan pangkat? Maka perasaan tu datang. Itu dengki. Tetapi dengki ni kita nak nikmat orang tu hilang. Kita kata supaya dia ni dipecat, ataupun dia ni dibuang kerja, atau dia melakukan kesalahan yang fatal yang agak kritikal menyebabkan dia akan diambil tindakan dan sebagainya. Itu dengki. Lebih teruk lagi, bukan saja setakat perasaan hati ni, diterjemahkan dengan mulut lagi. Kita pula jaja cerita yang tak betul, menyebabkan akhirnya kawan tu pun hilang nikmat. Ataupun lebih teruk lagi, disusuli dengan perbuatan kita. Ni tangan ni kaki ni yang buat bagi dia jatuh nikmat tu. Ni dengki. Dan sebab itulah dengki ni haram hukum dia, tak boleh. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dengki melainkan pada dua perkara. Maknanya ada keharusan untuk hasad ni, boleh hasad. Tetapi ulama mengistilahkan dia bukan sebagai hasad. Dia istilahkan sebagai ghibtah. Ghabata tamarbuta. Ghibtah. Ghibtah ni mudah nak faham tuan-tuan. Katalah kawan tu ada satu nikmat. Dia ni pandai baca Al-Quran. Masya-Allah. Sedap suara dia. Hafaz pula Al-Quran tu. Dan dia beramal dengan Al-Quran tu. Dan kita merasakan, aku juga nak nikmat serupa macam kawan tu. Nak juga pandai baca Al-Quran, nak juga hafaz Al-Quran. Tetapi apa kita buat? Kita usahalah bagi pandai baca Al-Quran, bagi betul sebutan Al-Quran kita, bagi banyak hafazan Al-Quran kita. Akhirnya alhamdulillah dengan usaha kita pun dapat nikmat yang sama. Tetapi pada masa yang sama, nikmat yang ada pada kawan tadi itu kekal. Dua-dua dapat nikmat yang sama. Kawan tu kekal dengan nikmat dia pandai, kita pun menjadi dan mendapat dengan izin Allah Ta'ala dapat nikmat yang sama. Ini agama benarkan. Ini dibenarkan, tidak salah. Adapun yang dimaksudkan dilarang tadi, kita nak kawan tu hilang nikmat tu. Kalau dia kaya, kita nak supaya harta dia tu hilang. Gempa bumi ke, rumah dia runtuh ke, kereta dia aksiden ke, kita nak nikmat macam tu. Punya dengki kat orang. Tetapi kata Rasulullah, boleh hasad ini pada dua perkara. Boleh hasad ni dalam dua perkara dengan istilahnya ghibtah. Sebab tu kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umam qablikum al-hasad wal baghdha. Telah berjalan kepada kamu penyakit-penyakit umat-umat yang terdahulu, iaitu al-hasad, dengki, wal baghdha, iaitu terlalu membenci. Dua sikap yang buruk ni, yang dikeji dalam agama ni, telah berjalan pada umat-umat yang terdahulu dan sampai kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuba kita baca kisah dan sejarah para Nabi terdahulu. Mana yang tak ada perasaan dengki kepada para Nabi, yang tidak merasa senang dengan dakwah yang dibawa dan sebagainya. Itu semua diterjemahkan dan dibuktikan. Dan penyakit ini sampailah kepada umatnya Nabi SAW. Sebab tu kita hari ini, yang kita mengaku kita umat Nabi SAW, ya, penyakit hasad dan juga baghdad, terlalu membenci. Kita kalau benci orang, tuan-tuan, tak bagi kesian lah panggil. Kita ni berpada-pada lah. Lagi-lagi kalau kita ambil dalam banyak bidang lah, politik ke apa ke, tengok perniagaan orang ke. Kita kalau benci ke orang, benci sungguh. Tu yang P. Ramlee buat cerita apa tu. Kalau kau dah aku tak suka, dengan keturunan kau pun aku tak suka. Dia tak suka ahli muzik. Jadi mak mertua, ibu mertua tu kata, kalau kau tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Kalau dah benci satu orang, dia bukan benci kat kawan tu je, keturunan dia pun dia tak suka. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Kadang pasal tanah, tok arwah ayah dulu, mungkin arwah tok dulu bagi tanah, adik-beradik tak puas hati. Kena pula kalau ada adik tiri dan sebagainya, mak dia ramai, menyebabkan akhirnya kita tengok masing-masing tak bercampur dah. Bukan apa pun, yang terlibat tu hanya anak dan ayah saja, tapi yang terkait tu dengan cucu cicit sekali. Walaupun rumah berdekatan satu kampung, tak beraya, tak ziarah antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal kalau kau dah aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Tak pasal kena-mengena tuan-tuan. Cucu pun kena, cicit pun kena. Masya Allah. Sebab tu perasaan hasad ini dibenarkan dalam agama, kata Nabi SAW, dua perkara. Yang pertamanya, rajul atahu Allah hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar, iaitu seorang lelaki yang diberi Allah Ta'ala akan kitab ini lalu mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Apa maksud Allah beri dia akan kitab? Iaitu Allah beri ingat, Allah beri ingatan, dia hafaz Al-Quran. Satu orang yang Allah bagi nikmat dia menghafaz Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Ini dikategorikan oleh ulama sebagai ahlullah, ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah. Allah ambil golongan-golongan ini, mereka yang terpilih adalah merupakan golongan yang diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa tuan-tuan? Bukan sekadar dia menghafaz Al-Quran, tetapi dia beramal dengan Al-Quran dan terpandu hidup dia dengan Al-Quran, dan dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu ciri-ciri ahlullah. Maka di sini kita kata Nabi SAW bagi tahu boleh kita berasa hasad, berasa ghibtah kepada mereka yang Allah kurniakan nikmat hafaz Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran tersebut siang dan malam. Maka boleh kita pun nak jadi macam kawan tu lah. Usahalah bagi menghafaz Al-Quran. Ataupun yang kedua, kata Nabi SAW, warajulun atahu Allah malan, lelaki yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, fahuwa yatasaddaq bihi ana al-laili wan nahar, dan dia bersedekah, lalu dia bersedekah sepanjang siang dan malam. Orang yang kedua yang boleh kita nak meniru dia dan mendapat nikmat yang sama, orang yang kaya. Orang yang kaya Allah bagi dia malan, harta. Apa dia buat dengan harta tu? Harta tu diletakkan di tapak tangan dia. Kata ulama, maksud harta yang ada ni dunia lah. Dunia yang ada pada kita ni tuan-tuan, sebaik-baiknya kita letak pada tapak tangan kita. Jangan kita letakkan pada hati kita. Bila mana dunia ataupun harta tadi kita letakkan dalam hati kita, payah, susah kita nak keluarkan bagi pada orang. Payah. Lepas tu saya suka ambil contoh P. Ramlee punya filem. Kita tengok cerita Haji Bakhil. Datang satu orang, satu rombongan datang buat apa kat rumah dia? Nak minta derma. Datang minta derma. Kawan tu jadi macam mana? Haji Bakhil tu demam tuan-tuan, ambil selimut tarik labu dia kata kan. Siapa tu ada orang minta derma, Allah menggigil dia. Pasal apa? Nak bagi tahu bila harta ni, dunia ni letak pada hati ni tuan-tuan, payah nak keluar bagi orang. Sebab tu ulama kata mudahnya letakkan dunia di tapak tangan kita, supaya bila orang datang, orang tu memerlukan dan itu hak dia dan itu perlu kita bantu, maka mudah kita bagi pada orang. Ambil bagi. Jadi hari ni orang agak berat nak keluarkan harta dia. Datang iklan bina masjid, dia rasa berat nak keluarkan harta dia. Pasal dunia dia kat sini, payah nak keluar ni. Walaupun duit dia dalam bank, bukan kata dalam ni duit dia, tapi nak beritahu milik dia tu, dia rasa tu milik dia dalam jiwa, dalam diri dia. Payah dia nak keluarkan. Sebab itu kata Nabi SAW, boleh kita nak jadi satu orang yang suka bersedekah dengan harta yang banyak. Usahalah.
kerjalah, berusaha lebih menjadi satu orang yang boleh bantu pada orang lain. Ini hadis yang kedua yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala nak menunjukkan pada dalil cabang iman yang ke-19. Kemudian didatangkan hadis yang ketiga. Baginda bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Umar, semoga Allah meridainya. Hadis yang ketiga ni bersumberkan daripada sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab. Tadi anak dia Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak sebutkan tentang Allah meninggikan darjat orang yang dengan Al-Quran ni. Ini bukti dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu golongan dengan kitab ini. Allah mengangkat satu golongan dengan kitab ini dan menghina golongan yang lain. Kita nak sebut tuan-tuan, pertama sekali, bila hadis yang kita bacakan awal tadi, supaya kita menjaga Al-Quran ini, kerana ia terbukti disebut sendiri oleh Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi SAW mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini, peristiwa ini dirakamkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Sebab tu manusia ni, kita ni, bila kita rasa rendah diri, kita rasa perlukan satu nasihat, kita jumpa orang lah. Kalau kaunselor kata kita jumpa satu orang kita percaya, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita. Lepas tu orang yang kerja pejabat ni, kalau ada masalah jangan cerita kat suami orang, yang suami jangan cerita kat isteri orang. Pasal apa? Dia kata suami kat rumah, isteri kat rumah tak ada respon, tidak mahu mendengar, jadi dia luahkan pada kawan kerja dia. Ini bahaya. Antara punca runtuhnya konflik rumah tangga berlaku ni tuan-tuan, kerana itulah benda di pejabat. Pasal dia rasa benda tu boleh menenangkan dia. Sebenarnya salah. Balik kepada asal, kita ada institusi kekeluargaan kita. Sebab tu agama jaga sungguh institusi kekeluargaan ni. Samsing macam mana pun, kalau kita nak balik kampung, nak bawa anak dara orang, tuan-tuan, nikah dulu, kahwin dulu. Bukan boleh main usung macam tu je. Hari ni orang usung je. Kalau anak kita, anak bujang kita bawa kawan perempuan masuk dalam rumah dengan alasan nak belajar, mak kata tak apalah, biarlah dia nak belajar. Ini semua unsur anasir-anasir luar tuan-tuan nak hancurkan. Orang musuh-musuh Islam ni, dia nak hancurkan Islam ni banyak lubang dan cabang dia. Antara dia adalah dia nak meruntuhkan institusi kekeluargaan Islam ni. Bila dah tak ada rasa hormat antara ayah dan juga mak kepada anak, kepada ayah dan mak, suami kepada isteri, akhirnya mudah. Ini antara ni caranya dengan cara begitulah. Sebab tu kalau kita tengok cerita filem lama-lama pun serupa itulah. Samsing macam mana pun Sarip kampung dol tu, Sarip dol tu, Samsing kampung dusun tu tuan-tuan, kacau anak dara teruk macam mana pun, dia nak budak perempuan tu, dia masuk meminang tu. Dia masuk meminang pun baru jadi. Betul tak? Tu nak cerita. Dia sebenarnya nak bagi kita pengajaran. Tu tengok sungguh. Dia kacau anak dara orang balik kerja, duk acah-acah kawan tu sampai jatuh bersekal. Ingat tak filem tu? Tapi bila dia nak perempuan tu, dia buat apa? Dia panggil rombongan masuk meminang. Itulah institusi kekeluargaan Islam. Dia ada cara, dia panggil khitbah ni, bertunang ni. Ada. Dia bukan boleh ambil tangkap perempuan tu bawa lari, tak boleh. Itu bukan pengajaran yang dia nak bagi pada kita. Sebab tu Nabi SAW pernah mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rakamkan, wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW, wahai Tuhan, ya Rab, wahai Rab, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura. Apa makna mahjura? Itulah sesuatu yang diabaikan. Ni kalimah ataupun istilah mahjura ni kita kena faham sungguh. Sebab tu Nabi SAW sebut lama dah, 1000 tahun yang dulu Nabi sebut. Nabi kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Sungguh tak tuan-tuan? Sungguh ia berlaku. Sebab tu ulama kata, apa makna mahjura ni? Kalau boleh kita istilahkan, kalau masjid boleh ambil satu istilah ni, dipakaikan untuk membentras golongan-golongan mahjura ni.
atau generasi mahjura ni, generasi yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama kata ulama, orang yang dikatakan golongan mahjura ni adalah mereka tidak mahu membaca Al-Quran. Sungguh nampak Al-Quran tak terasa, tak terpanggil nak baca pun. Yang keduanya adalah generasi yang tidak mahu mendengar Al-Quran. Datanglah ayat-ayat Al-Quran tak menjadi kesenangan dan juga ketenangan kepada diri dia, tidak menambahkan keimanan kepada dirinya. Yang ketiganya iaitu mereka tidak mahu beriman dan mengimani apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada hadnya, ada hudud Allahnya, ada hukum hakamnya, maka berimannya tak mau sekali. Bahkan menentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan kata-kata mengatakan Al-Quran ini irrelevant, tak relevan lagi, Al-Quran ini ketinggalan, tak merentas zaman dan masa. Ini. Dan yang keempatnya itu mereka yang tidak mahu mentadabbur dan juga mengkaji Al-Quran, tak mahu tahu apa ada dalam Quran, pengajaran kisah, pengajaran hukum hakam dan sebagainya. Dan yang kelimanya iaitu mereka yang tidak mahu ataupun menjadikan sesuatu yang lain lebih dicintai daripada Al-Quran. Maka kelima-lima jenis ataupun contoh ini kata ulama adalah memaksudkan kepada golongan yang Nabi sebut sebagai mahjura, yang mengabaikan Al-Quran. Sebab tu antara satu kaedah ulama kata, kalau kita nak terkeluar daripada golongan yang dikatakan mengabaikan Al-Quran, tuan-tuan pergilah mana-mana tempat, kalau nampak mushaf Al-Quran, tuan-tuan buka sekejap, baca satu ayat, cukup, tutup. Hak ni kalau kata sibuk mengalahkan PM. Kita ni kadang sibuk mengalahkan orang lain. Baca satu ayat cukup. Tapi insya-Allah kalau kita amal tu, bukan satu ayat kita baca, lebih daripada itulah. Tapi nak cerita yang mudah-mudahan kita terkeluar daripada golongan yang tidak mahu membaca Al-Quran. Berminggu-minggu tak pernah dia baca Al-Quran, tak pernah, tuan-tuan. Itu kita kena reflect diri kita masing-masing lah. Apakah pada minggu ini aku telah membaca Al-Quran? Apakah pada minggu ini aku telah memegang mushaf Al-Quran? Maka jawapan ada pada diri kita. Mudah-mudahan bukan kitalah yang dimaksudkan sebagai golongan mahjura. Maka Allah mengangkat golongan yang suatu golongan dengan Al-Quran itu. Allah mengangkat. Bagaimana Allah mengangkat? Maksud yarfa'u bihadzal kitab. Allah mengangkat darjat seseorang itu, iaitu yang pertamanya dengan cara Allah mengangkat dengan secara ma'nawiyah. Orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran ni, Allah mengangkat darjat dan martabatnya secara ma'nawiyah. Maknanya di sisi Allah Ta'ala tinggi, walaupun di mata zahir manusia ni biasa je. Perasan tak tu? Kalau satu kumpulan, hak dia ni selalu dengan Al-Quran, dia ni selalu menghafaz Al-Quran. Contoh, kita ambil contoh mudah faham, kita kata anak-anak tahfiz kita, dia menghafaz Al-Quran. Kita tengok di mata zahir kita biasa je, segak lagi kita, hebat lagi pakaian kita, mahal lagi pakaian kita. Kawan tu baju jubah tu lah pun, serban tu lah pun, itulah warna dia. Di mata kita biasa saja, tak ada pun mewah bangunan dia, hidup dia, makan dia begitu saja. Kita makan mewah. Contoh. Tetapi di sisi Allah Ta'ala tinggi kedudukannya. Kita baca dah hadis sebelum ni kan, yang Sayyidina Osman sebut dalam hadis Nabi SAW sebut, sebaik-baik di kalangan kamu, kata Nabi SAW, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Cukup, berimanlah. Sebaik-baik di kalangan kita, bukan yang paling lain, bukan yang paling hebat lain. Yang sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Tu kemuliaan kepada orang yang selalu dengan Al-Quran. Adapun yang kedua adalah hissiyah. Allah mengangkat darjat tu atas dunia yang kita tak nampak, tuan-tuan. Bila? Nanti pada hari kiamat, yaumul jama', pada hari kita dihimpunkan, yaumul bahas, yaumul qiyamah, yaumul hasyar. Ini semua waktu itulah akan menunjukkan siapa kita, siapa dia. Waktu tu kita akan nampak golongan yang Allah muliakan, golongan yang Allah tinggikan martabat dia. Bukan atas dunia ni orang tak nampak, nanti di akhirat nanti kita akan nampak. Mudah-mudahan kitalah juga yang dimasukkan dalam golongan yang dimuliakan tu. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin. Sampai akhirat tuan-tuan tengok gelagat manusia macam-macam dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar. Ada golongan yang Allah berikan naungan, pada orang lain tak bagi naungan. Ini kita nak. Manusia bila bangkit pada hari kiamat, tuan-tuan, di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, semua kita. Dalam keadaan tidak bersepatu, dalam keadaan kita bertelanjang ni, tuan-tuan.
kemudian mataharinya sejengkal, digenangi dengan peluh keringat masing-masing. Kata Nabi SAW, ada peluhnya setakat buku lali. Bangkit-bangkit pada mahsyar tuan-tuan, ada orang peluhnya setakat lutut. Ada orang digenangi dengan peluh keringatnya pakat dada. Ada digenangi pakat telinga, dalam hadis beberapa riwayat kata pakat hidung. Lalu ditanya oleh para sahabat, apakah yang membezakan antara kesemua ni? Iaitu bergantung kepada amalan jahat kita atas dunia ni. Hak tu baru kita nampak. Atas dunia ni kita tak nampak. Tapi bila di akhirat nanti, di situ kita akan melihat di mana kedudukan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doa bukanlah kita di kalangan yang dihimpunkan pada golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jahat sungguh rupanya atas dunia ni. Akhirat Allah tunjuk terang macam tu sekali keadaan kita. Sebab tu walikulli darajatun mimma amilu. Surah Al-Anfal ayat 19. Setiap amalan kita ni tuan-tuan Allah angkat darjat. Sebab tu orang yang suka beramal atas dunia ni ada kedudukan dia. Suka sedekah, Allah naikkan darjat dia. Suka berpuasa, Allah naikkan darjat dia. Suka tolong orang, berinfak, Allah naikkan darjat dia. Macam-macam. Sebab tu kita kena banyak beramal. Setiap amalan kita itu akan meningkatkan darjat kita, sama ada ma'nawiyah atas dunia ni di sisi Allah Ta'ala, ataupun nanti di hari akhirat nanti Allah akan naikkan darjat kita. Itu yang kita nak. Kehidupan kita, pengakhirannya tak banyaklah. Dunia, akhirnya kita pergi kepada akhirat kita. Wallahu a'lam. Jadi saya akhiri dengan cabang iman, mukadimah pada cabang iman yang ke-20, iaitu bersuci. Bersuci. Bersuci ini dimasukkan oleh Imam Baihaqi salah satu daripada cabang-cabang iman. Bersuci yang dimaksudkan di sini merujuk kepada solat. Bersuci untuk menunaikan ibadah solat. Kerana solat itu iman. Apa hujahnya akan disebutkan. Yang pertamanya didatangkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ayat ni panjang tuan-tuan, panjang. Ya. Nak sebut di sini sebahagian daripada ayat ini yang menjadi dalil kepada cabang iman yang ke-20, iaitu bersuci. Makna iman secara umum. Kitab ni dibawakan beberapa makna iman secara khusus dan juga makna iman secara umum. Antaranya bersuci. Sebab tu kita akan jumpa tajuk i'tikaf, kita akan jumpa tajuk zakat, kita akan jumpa tajuk solat fardu. Jadi ini adalah perkara makna iman secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu hingga ke siku. Ini perintah bersuci. Sebab tu kita kata suci ni daripada apa? Suci daripada 3 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil. Caranya kita berwuduk. Perintahnya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Antara Allah kata bila nak sembahyang, basuh muka kamu, basuh tangan hingga siku hingga selesai. Dan kemudiannya bersuci daripada hadas besar. Cara kita nak suci daripada hadas besar ni mandi wajib lah. Mandi wajib. Yang ketiganya suci daripada najis. Cara suci daripada najis ni kita hilangkan najis. Hilangkan warna, bau dan rasa dia. Hak rasa ni bukan pakai lidah. Ada orang kata belajar dulu, ustaz takkan kita nak hilangkan ada najis ni kita rasa pakai lidah kita? Tak ada tuan-tuan. Rasa ni dengan kita punya panca indera ni. Kalau zahir atau zat najis tu ada lagi tuan-tuan, kita kena hilang sampai benda tu tak ada. Kalau dia melekit, kalau dia basah lah. Contoh begitulah. Dan juga najis ni juga ada dikategorikan mughalladha, mutawassitah, mukhaffafah, najis ainiyah, najis hukmiyah. Hak ni semua kita kena belajar dalam kitab fiqh. Hak ni tak bincang. Tapi nak ceritakan perintah supaya bersuci. Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis daripada Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari. Tadi kita sebut nama sahabat ni Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari ni nama sebenar dia adalah Ka'ab bin Asim. Ka'ab, nama dia Ka'ab Al-Asy'ari. Dia sahabat Nabi. Kerana dia wafat pada tahun 18 Hijrah. Makna sahabat ni mereka yang pernah hidup dengan Nabi SAW, pernah berjumpa. Hidup saja tak jumpa, serupa macam Uwais Al-Qarni, diangkat sebagai Sayyidut Tabi'in. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasul SAW dan meninggal dalam Islam. Sebab tu orang yang hari ni kalau dia mimpi jumpa Nabi SAW, dia bukan sahabat lagi. Sebab Nabi telah lama wafat. Itu pun kalau jumpa Nabi SAW tu sungguhlah jumpa. Sebab Nabi ni tak boleh ditiru oleh syaitan, tak boleh diserupai oleh syaitan. Dulu pernah berlaku satu kes tu.
Ada satu orang dia pergi umrah dengan jemaah dia tuan-tuan. Dia claim dia jumpa, dia mimpi Nabi SAW. Dia mimpi Nabi. Ini bukan benda main-main. Tapi kawan tu agak terlalu obvious sangat. Dia cerita kat orang, merata dia cerita. Sikit-sikit dia cerita. Jadi agak besarlah kes ni. Jadi macam mana kita nak tahu satu orang tu benar atau tidak dia mimpi Nabi SAW? Antara sunnah para sahabat, bila para tabi'in, dia bagi tahu bahawa dia bermimpi dengan Nabi SAW. Pasal tabi'in ni, mereka tak pernah jumpa Nabi. Tak sempat. Nabi dah wafat, tinggal sahabat. Mereka sempat jumpa dengan sahabat. Lalu ada di kalangan mereka yang bermimpi jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antara sunnah para sahabat ni buat apa? Dia tanya kepada para tabi'in yang bermimpi ni, ceritakan, khabarkan kepada aku bagaimanakah wajahnya, rupanya Rasulullah SAW. Sebab sahabat pernah jumpa Nabi. Lalu para tabi'in ni ceritalah sekian, Nabi SAW sekian. Akhirnya kata sahabat, sesungguhnya Nabi SAW yang kalau berjumpa pada yang sebenarnya itu lebih indah daripada apa yang dikhabarkan. Sungguh. Sebab tu kalau orang mimpi jumpa Nabi SAW, kita jumpalah dia. Tapi jumpa cara elok, niat kita baiklah. Kita nak tahu saja. Kamu mimpi, cuba ceritakan kepadaku, khabarkan kepadaku apa yang kamu mimpi, yang kamu nampak. Dia pun ceritalah. Nak kata mimpi malam tadi, kata agak samar-samar. Samar-samar dan berat lah. Ataupun dia kata aku mimpi nampak satu orang lelaki, rambut dia ruban, penuh. Rambut dia panjang, mengebang sampai ke bawah. Tu, dia kata Nabi. Dia kontradik tuan-tuan. Itu pun dah boleh nampak dah. Sebab kita baca dalam kitab hadis ataupun kita baca kitab Syama'il, kan? Nabi SAW ni digambarkan dalam hadis apa dia? Nabi SAW ni ada uban tak? Kawan tu mimpi satu uban penuh rambut dia, panjang rambut dia. Ini drama Melayu, drama Jepun, Cina, mana Hong Kong dia tengok tuan-tuan. Malam tu dia mimpi, dia nampak kawan tu dalam mimpi dia. Nabi SAW dalam hadis, dalam riwayat hadis, ada beberapa riwayat hadis menyebutkan uban yang ada pada rambut Nabi SAW ni 14 hingga 20 saja. Tak banyak pun. Atas sikit, tepi sikit, janggut sikit. Tu Nabi SAW. Kawan tu mimpi penuh. Jadi kontradik, bercanggah dengan realiti yang disampaikan oleh para sahabat. Nabi SAW tak macam tu. Rambut Nabi SAW setakat panjang para bahu lah. Tak lebih daripada merebang macam perempuan. Walaupun rambut Nabi SAW ni panjang tuan-tuan, tapi rambut Nabi SAW tak terlalu lurus dan juga tak terlalu kerinting, diikat. Dan Nabi pernah dandan rambut dia. Tapi dandanan Nabi SAW berbeza dengan dandanan. Tak boleh menyerupai perempuan. Tapi orang kita hari ni, dia kata dia ikut sunnah Nabi SAW. Rambut dia panjang, takat ni bagus lah. Tapi dia dandan tu menyerupai perempuan. Ni tak boleh. Kena faham itu je lah. Itulah satu surah tu. Imam dia rambut panjang tuan-tuan. Jemaah dia komplain, nak komplain tak berani. Jumpalah ustaz. Ustaz cuba tegur sikit ustaz. Imam ni rambut panjang ustaz. Macam mana jadi imam rambut panjang? Kita kata Nabi SAW rambut pun panjang juga. Ini sunnah Nabi SAW. Cuma kita nak tahu bagaimana pembawaan dia, tu je. Kalau dia buat macam ala-ala perempuan, buka-buka helmet, rebang kepala macam ni tuan-tuan, tu berat lah. Tu macam perempuan. Dia ada cara dia. Nak ikut sunnah Nabi SAW. Dia menunjukkan gahnya bila dalam medan peperangan tu. Nabi SAW dia lead perang ni 28 seri peperangan, dan semua perang yang Nabi ketua itu, Nabi lah panglima je. Hebatnya Nabi SAW. Sebab tu dia mesti ada gah dia, rambut panjang ni. Ketenteraan dia bukan macam perempuan, macam cerita tuan-tuan tengok cerita Hong Kong kot, rambut panjang kan. Macam perempuan pun ada, tengok macam-macam kan. Tapi nak menunjukkan gahnya lah. Maka di sini kalau kita lihat Abu Malik Al-Asy'ari, dia sahabat Nabi. Jadi kita tanyalah mimpi macam mana. Sebab tu kata Nabi SAW dalam kitab Syama'il, kata Nabi SAW kulitnya putih kemerahan. Tu. Taklah terlalu putih dan tak merah, dia putih kemerahan. Mata Nabi SAW ni selalu nampak bercelak, walaupun Nabi tak pakai celak pun. Indahnya Nabi SAW. Anak mata Nabi ni warna hitam tuan-tuan. Seindah-indah makhluk Allah Ta'ala ni, mata dia warna hitam. Kita ni orang Melayu bersyukurlah mata hitam. Tak payah kali ubah warna-warni lah. Tak kena tuan-tuan. Tuan Haji ambil kontak lens tu warna biru, nak bagi nampak segak. Nabi SAW anak mata dia warna hitam. Jadi kita kena bangga. Anak mata kita ada orang coklat tua, ada hitam. Indahnya ciptaan Nabi SAW. Dada Nabi bidang, kepala Nabi besar sesuai dengan badan dia. Ruas rangka Nabi SAW tu besar tuan-tuan, menunjukkan kelakian tu nampak. Hebatnya Nabi SAW. Dada Nabi dengan perut Nabi ni, hak ni sunnah paling payah kita nak ikut.
Dada Nabi dengan perut Nabi SAW ni rata, tuan-tuan. Kita dia rata atas tapi bawah dia ada kembung sikit. Ni sunnah ni payah kita nak buat. Nabi SAW dia hebat, tuan-tuan. Dada dengan perut dia rata. Kita ni tak kira apa peringkat pun macam tu lah. Dia tak ada pushback kat bawah lah. Kalau boleh ubah, hak tu nak bagi kita nampak mencontohi kehidupan yang sihat oleh baginda Nabi SAW. Cara Nabi makan menyebabkan begitulah, fizikal yang Allah kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan hadis ni, mukadimah dia, sebab hadis ni panjang. Abu Malik Asy'ari dia meninggal pada zaman Sayyidina Umar 18 Hijrah, dan dia mati kerana penyakit ta'un. Ini sahabat. At-tuhuru syatrul iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bersuci adalah sebahagian atau separuh daripada iman. Imam Baihaqi meletakkan hadis ini pada cabang iman bersuci, pada cabang iman ke-20. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci maksud di sini adalah bersuci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar dan yang kita telah bincangkan tadi. Suci daripada hadas untuk menunaikan solat. Sebahagian syarat sah kepada solat. Iman itu dimasukkan sini adalah solat. Iman yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah solat. Walaupun ada takrifan yang lain mengatakan bersuci itu bersuci diri kita, hati kita bersih, diri kita bersih daripada maksiat, daripada perkara khurafat, daripada perkara syirik. Hak itu dengan makna yang lain. Adapun Imam Baihaqi meletakkan hadis ini dengan maksud bersuci daripada hadas untuk menunaikan solat. Sebab tu dia kata at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada iman. Iman dimaksud di sini adalah solat. Apa dalilnya? Berlaku ketika mana peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dan para sahabat telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika itu orang Islam salat, mereka menghadap kepada Baitul Maqdis. Berbulan-bulan lamanya, 16 bulan, 18 bulan sebagai riwayat kata, lama. Sehinggalah turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya beralih kiblat daripada Baitul Maqdis. Ya, hak ni yang kita dengar cerita inilah. Hak ni tiap-tiap tahun bulan Oktober ni, hak ni yang berlaku kat Gaza, Palestin mana ni. Beralih kepada Masjidil Haram, itu Kaabah. Jadi para sahabat ni mereka merasa rungsing, merasa tertanya-tanya dan risau. Kerana ada di kalangan mereka para sahabat yang telah meninggal dunia dan mereka telah menunaikan solat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi mereka tertanya, apakah solat mereka para sahabat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah perintahkan beralih kiblat daripada Baitul Maqdis pergi ke Kaabah, ke Masjidil Haram. Apakah solat mereka diterima? Maka Allah jawab dalam muka surat 37, kita sebut dalam kitab kita pada surah Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ni kata Allah Taala, Allah tidaklah menghilangkan bukti iman kamu. Menjawab kepada apa yang telah difikirkan oleh para sahabat. Apakah solat mereka diterima? Ya, solat mereka itu tidak dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Allah menggunakan lafaz iaitu imanakum. Kata ulama tafsir, imanakum itu salatakum, solat kamu. Sebab tu balik pada hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman, maknanya bersuci daripada hadas itu syarat sah kepada imanakum, solat kamu. Maka di sini kita fahamlah tentang kedudukan cabang iman yang ke-20, iaitu bersuci. Wallahu a'lam. Jadi nanti kita sambung pada sambungan hadis ni panjang, tuan-tuan. Cerita tentang walhamdulillah, lafaz Allahu Akbar. Begitu juga dengan solat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu sinaran, Al-Quran itu hujah. Menjadi perbincangan kita insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.